Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Nurhanani binti Abu Talib, okey, guru daripada Pusat Pengajian Al-Quran Al-Baghdadi, Cawangan Parit Bakar dan Bakri Muar. Okey, jadinya hari ini saya akan membincangkan atau menghuraikan sedikit berkaitan dengan surah Al-Maidah. Okey, yang seperti yang kita tahu, surah Al-Maidah ialah surah yang kelima dalam Al-Quran. Okey, yang diturunkan di Madinah dan mengandungi 120 ayat. Okey, jadi apa maksud Al-Maidah? Okey, Al-Maidah maksudnya hidangan. Okey, hidangan. Okey, Al-Maidah maksudnya hidangan. Okey, kenapa maksudnya hidangan? Okey, tema untuk maksud Al-Maidah ni ada dalam ayat yang ke-6, iaitu Islam ni amat menegaskan kita berkaitan dengan makanan. Okey, kenapa? Okey, nanti kita akan huraikan. Jadi kita pergi dulu untuk yang pertama, ayat yang pertama. Okey, ia menegaskan berkaitan dengan menunaikan janji, hukum kewajipan kita untuk memenuhi janji atau menunaikan janji. Macam tu. Okey, apa contohnya? Okey, menunaikan janji ni kita ada beberapa contoh. Yang pertama, menunaikan janji kita dengan Allah. Yang kedua, menunaikan janji kita sesama kawan lah, antara kawan kan. Yang ketiga, menunaikan janji untuk diri sendiri. Okey, contoh janji kita dengan Allah. Apa janji kita dengan Allah? Okey, kita sebagai umat Islam, janji kita dengan Allah ada satu je, iaitu mengikut segala perintah yang Allah suruh. Apa dia? Contohnya, yang paling utama, yang paling orang semua tahu, iaitu menunaikan solat 5 waktu. Jadinya yang itu wajib kita buat. Itu antara salah satu perjanjian kita dengan Allah. Okey, boleh Yang kedua, perjanjian kita sesama manusia. Sesama manusia tu macam mana? Contoh, tak kisah melalui mulut ataupun melalui teks. Okey, itu perjanjian kita sesama manusia, sesama kawan. Contohnya, kita WhatsApp kawan kita cakap, "Weh, hari ni aku ingat aku nak belanja kau lah makan." Itu dah dikira janji, jadinya kita wajib tunaikan. Okey, itu sesama manusia. Okey, yang ketiga, janji kita sesama diri sendiri. Sesama diri sendiri macam mana? Contoh, kita belajar, kita niat, kita cakap, kalau aku dapat 4 flat, aku nak bernazar puasa 5 hari. Jadinya kalau betul kita exam, kita dapat 4 flat tu, jadinya kita wajib untuk puasa nazar tu sebanyak 5 hari. Kita wajib tunaikan, wajib. Okey, itu antara contoh menunaikan janji. Jadi, kita nak tahu apa ciri-ciri orang yang tidak menunaikan janji. Okey, ataupun ciri-ciri orang yang munafik lah. Okey, yang pertama, orang yang memungkiri janji. Maksudnya dia dah janji tapi dia tak buat. Yang kedua, orang yang mengkhianati amanah. Yang itu paling berat, mengkhianati amanah. Yang ketiga, orang yang menipu apabila berbicara. Apa yang dia cakap tipu je, tak ada yang betul. Okey, jadinya itu untuk ulasan kita yang pertama. Seterusnya, dalam surah Al-Maidah ini juga, dia ada membincangkan berkaitan dengan hukum harkam makanan. Yang itu tadi tema dia tu, hidangan. Okey, sebab dalam Islam dia amat menegaskan berkaitan dengan makanan. Okey, makanan kita tahu ada halal, ada haram. Jadinya, apa contoh-contoh makanan yang haram dimakan? Makanan yang haram dimakan contohnya apa? Daging khinzir. Daging khinzir kita tak boleh makan. Okey. Yang kedua, contohnya apa? Bangkai. Haiwan yang mati tanpa disembelih pun tidak bolehlah kita makan. Seterusnya, binatang yang disembelih tapi bukan atas nama Allah. Maksudnya nama lain. Dia niat tu atas nama lain, bukan kerana Allah. Itu pun tak boleh sebabnya benda tu datangnya daripada niat. Jadinya tidak boleh. So, apa lagi contoh? Binatang atau burung yang mati tercekik pun tak boleh. Binatang yang mati
kalau kita pukul guna kayu ataupun batu pun tidak boleh. Okey, yang itu antara makanan-makanan yang haram dimakan. Okey, makanan yang halal apa dia? Makanan yang halal macam kita biasa makan lah. Okey, binatang yang hidup di atas di dalam laut dan di darat. Contohnya ayam, daging lembu, itu semua boleh makan. Kalau dekat laut apa? Ikan, sotong, tu semua boleh makan. Okey, tetapi kalau haiwan yang boleh duduk antara dua alam, antara darat dengan laut, itu ada yang tak boleh. Okey, jadi kena berjaga-jaga. Okey, seterusnya dalam surah Al-Maidah juga dia ada menekankan bab hukum hakam berkaitan wuduk. Okey, kenapa wuduk? Okey, wuduk ni penting juga sebab kita nak sembahyang kita kena ambil wuduk dulu, betul tak? Jadinya macam mana cara-cara untuk kita berwuduk? Yang pertama kita buat apa? Basuh tangan dulu, cuci tangan dulu. Okey, yang kedua membasuh muka. Ni cara-cara mengambil wuduk. Dah basuh tangan, kita basuh muka. Yang seterusnya membasuh kedua-dua belah tangan. Kanan kiri kita basuh tapi mesti sampai siku, tak pun lebih sikit. Mesti ratakan dia keliling, okey, sampai ke siku. Seterusnya menyapu air dekat ni kepala ni, depan ni kan. Kepala menyapu, sapu. Okey, yang keempat membasuh kedua-dua belah kaki. Kedua-dua belah kaki tu pastikan celah-celah kaki tu dibasuh. Kita kena guna tangan lah, kita gosok-gosok sikit. Okey, itu antara cara-cara berwuduk. Okey, jadi kita nak tahu juga apa perkara yang membatalkan wuduk, betul tak? Perkara yang membatalkan wuduk antaranya yang pertama, membuang air kecil ataupun air besar. Tidak boleh. Kalau terjadinya tu automatik wuduk kita terbatal. Seterusnya keluar angin atau bahasanya dalam kurungan kentut. Pun tak boleh. Okey, automatik terbatal. Yang ketiga, tidur nyenyak. Tidur nyenyak tu bukan dalam keadaan duduk. Kalau dalam keadaan duduk tak ada masalah. Tapi kalau kita baring, dah tidur nyenyak, automatik terbatal. Sebabnya dalam kita tidur kita tak sedar sama ada terkeluar angin atau sebagainya. Okey. Seterusnya yang ini semua tahu, bersentuhan antara kulit lelaki dan kulit perempuan yang bukan muhrim. Itu pun sama, automatik wuduk kita akan terbatal. Okey. Seterusnya dalam surah Al-Maidah ni juga, okey, Allah ada menceritakan bab kepercayaan kita kepada kitab lah. Okey, kitab ada kitab-kitab Al-Quran kan. So ada lagi 3 iaitu Injil, Taurat, Zabur. Kepercayaan kita terhadap kitab. Okey. Seterusnya yang terakhir dalam surah Al-Maidah ni juga ada ayat pelengkap bagi syariat. Okey, kenapa? Sebab selepas turun je ayat Al-Maidah ni, selepas turun je ayat tu, masa tu Islam dah lengkap. Maksudnya sebelum ni Islam setiap hari akan bertambah, ilmunya tu akan bertambah, diturunkan sikit-sikit. Tapi selepas dia turun je Al-Maidah ni, Islam dah lengkap, dah tak ada apa-apa yang perlu ditokok tambah. Okey, tak ada, sampai situlah sahaja. Jadinya semua orang waktu zaman tu semua orang happy sebabnya Islam dah lengkap. Tapi ada satu umat ni yang sedih, terduduk. Siapa dia? Saidina Umar. Kenapa dia menangis? Sebab sebelum ni Islam hari-hari bertambah. Hari-hari dapat tahu baru, hukum hakam baru. Tapi waktu tu Islam dah lengkap, dah cukup. Jadinya ada satu sahaja petanda bila Islam dah lengkap, maka dia telah menghampiri dengan kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah Saidina Umar pun sedih. Okey, jadi itu antara sedikitlah yang ada dalam surah Al-Maidah. Okey, jadi semoga kita sama-sama mendapat manfaatnya. Maaf kalau ada terkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.